5 makanan kontroversi Malaysia dan Indonesia. Pasal makan pun boleh gaduh. Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang berasal dari rumpun yang sama. Oleh kerana itu, beberapa hidangan makanan di kedua negara ini memiliki banyak persamaan. Namun demikian, masing-masing makanan ini memiliki perbezaan khususnya dalam penggunaan ramuan dan rempah pada makanan yang dihidangkan. Berikut adalah hidangan atau makanan kontroversi antara Malaysia dan Indonesia. Nombor 1. Rendang. Rendang di Malaysia dilihat berwarna merah atau kecoklatan. Tekstur rendang di Malaysia cenderung lebih basah kerana tidak dimasak hingga benar-benar kering dan menghitam. Sementara itu, rendang di Indonesia berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang terkenal dengan teknik memasak merandang. Ianya membawa maksud santan akan digaul dengan api kecil hingga menghitam. Bahkan tekstur rendang ini akan lebih kering. Nombor 2. Nasi lemak. Nasi lemak adalah salah satu makanan kebanggaan Malaysia. Ahli kulinari Betawi Pudentia mengatakan bahawa nasi lemak terlebih dulu hadir di tanah Sumatera, langsung dari bangsa Melayu yang datang selepas kedatangan Portugis di Melaka. Hidangan nasi lemak selalunya akan diberikan sekali dengan kacang goreng, bilis, potongan timun dan sambal, bahkan boleh dihidangkan bersama lauk lain. Di Indonesia pula, nasi lemak dikenali sebagai nasi uduk. Nasi uduk ini nampak serupa dengan nasi lemak. Cuma ada satu bahan yang menjadikan kedua hidangan ini berbeza. Nasi uduk mengandungi ramuan daun salam yang akan mempengaruhi rasa dan bau hidangan tersebut. Nombor 3. Laksa. Laksa Penang, Malaysia dikenali dengan mi yang bulat putih dan sedikit tebal. Rahsia kelazatannya adalah dari kuah yang terbuat dari isi ikan. Istimewanya, kuah ini mengandungi isi dan tulang ikan makrel yang direbus dengan daun serai, cili dan asam. Kuahnya tidak terlalu pekat dan mempunyai rasa masam manis. Di Indonesia pula, laksa berbeza antara daerah satu dengan daerah lainnya sehingga boleh dikatakan ada banyak variasi. Perbezaannya ada pada penggunaan ramuan rempah yang berpengaruh pada rasa kuah, dan mi-nya pula ada menggunakan mi yang dibuat dengan tangan ataupun mesin. Nombor 4. Sate. Hidangan satu ini adalah yang paling popular di kedua negara ini. Di Malaysia, sate paling terkenal adalah sate kajang yang terletak di Selangor. Sate adalah potongan daging yang besar dengan kuah kacang manis ditambahkan dengan sambal. Jenis hidangan sate pula ada banyak seperti daging lembu, ayam, arnab, ikan dan lain-lain. Selalunya hidangan ini hadir dengan potongan timun dan beberapa hiris bawang merah. Manakala di Indonesia pula, sate Madura adalah yang paling popular. Bahan dagingnya adalah daging ayam atau kambing dengan ramuan kicap manis dan gula jawa. Ditambahkan bawang putih, bawang goreng, kacang tanah goreng yang sudah dihaluskan, petis, buah keras dan garam. Nombor 5. Cendol. Perbezaan paling ketara cendol di Malaysia dan Indonesia dengan cara penyajiannya. Di negara seperti Malaysia, cendol disajikan di mangkuk. Biasanya mangkuk aluminium, bukan di gelas seperti di Indonesia. Cara penyajiannya, ais batu diparut sampai menggunung di mangkuk. Kemudian ditambahkan cendol dan kacang merah yang sudah dimasak dengan gula. Paling menarik selera, cendol tadi disiram santan dan gula Melaka atau gula merah yang berwarna coklat pekat. Manakala di Indonesia hanya dihidangkan di dalam gelas sahaja. Itulah antara hidangan yang selalu jadi perdebatan hangat orang Malaysia dan Indonesia. Jangan gaduh-gaduh. Korang makan saja makanan yang ada di tempat korang masing-masing. Yang penting kita kenyang. Okey, kita cuba cakap tentang perkara yang agak subjektif. Tahulah, bila sebut pasal subjektif ni, setiap orang ada penilaian pasal kereta-kereta yang kena dengan jiwa dan selera orang. 5 kereta paling buruk dalam Malaysia. Apa kita cerita? Yang pertama, Hyundai Matrix. Kereta ni masih kita temui di atas jalan negara kita. Tapi yang cipta kereta ni ialah Pininfarina. Pininfarina ni cerita apa? Kereta Ferrari lah. Kereta yang kau tengok supercar yang kat Malaysia ni. Kalau kau nak tahu,
Prefina ni sangat sinonim dengan jenama kereta seperti Ferrari. Jauh beza. Pengetahuan yang aku dapat, kereta ni macam dikatakan khas untuk mak-mak, bapak-bapak yang mengangkut anak-anak yang pulang balik dari sekolah. Uish, kelakar. Okey, walaupun kereta ni tidak mendapat sambutan yang menggalakkan dan dinilai sebagai buruk rekaannya, kereta ni mempunyai kelebihan yang tersendiri yang mungkin tak ada sama sekali pada kereta lain. Rekaan yang agak gempak membolehkan sehingga 5 orang dewasa duduk di dalamnya dengan selesa. Bahkan kereta ni turut menyediakan ruang bagasi yang sangat luas. So, nak bawa lembu boleh. Boleh ke? Tak ada yang terpaksa. Pangku beg sampai balik kampung nak kena pangku. Ada yang pernah jadi macam tu? Ada. Apa tak ada? Part ni memang paling best. Kereta ni menyediakan talam makan dan banyak ruangan cawan minuman. Makan dan minum semasa mandu pula tu. Macam duduk atas flight je. Itulah yang dinamakan kereta Hyundai Matrix. Okey, nombor 4. Kereta paling buruk. Tapi kereta ni seram nak cerita ni. Pasal kereta ni ada orang pernah pakai. Sanyong Stavic. Anda pernah nampak tak raya Sanyong Stavic? Bagi anak-anak muda sekarang mungkin kurang nampak. Tapi kereta ni, generasi pertama kereta ni telah dikeluarkan sekitar tahun 2004. Zaman-zaman saya main motor dulu. Rekaan kereta ni hadir dengan rekaan depan yang kurang diminati. Bahkan bahagian belakang kereta ni mendapat kritikan hebat kerana kedudukan cermin dan palang yang tidak seimbang. Kereta ni diselamatkan oleh enjinnya yang dikeluarkan oleh Mercedes-Benz. Nama besar tu. Ini yang menjadi tarikan utama model ni sehingga mampu membantu meningkatkan jualannya. Tapi rekaan kereta ni dikekalkan dalam tempoh yang agak lama. Walau ada berlaku sedikit perubahan pada bahagian hadapan kereta, akhirnya pada tahun 2012 Sanyong memperkenalkan semula Stavic dengan versi baru. Rekaan yang lebih segar, fresh atau membaiki kelemahan yang menjadi kritikan ramai sebelum ni. Dulu orang kritik dia macam-macam, tapi dia keluar yang desain baru. Jualan model kekal lembab dan memaksa Sanyong hentikan produksi kereta ini pada tahun 2019. Sian Sanyong. Tapi nak buat macam mana? Benda pun dah sampai, orang dah beli, pakai je. Okey, nombor 3. Kereta ni memang agak comel. Kalau korang nak tahu kereta ni kat atas jalan, orang tengok pun jelmaan kereta apa ni. Kereta ni dinamakan ialah Smart Photo. Sebenarnya kereta Smart Photo ni direka sebagai model kenderaan yang mudah untuk dipandu dan diselenggara. Untuk pengetahuan korang, kereta ni di antara kereta mini berharga tinggi. Boleh masuk 2 penumpang je, tetapi dijual dengan harga amat-amat dahsyat. Harga sama harga Mercedes-Benz. Itulah yang dijual di negara kita. Kereta ini dikritik kerana kelihatan lucu dan tidak sesuai bagi pasaran negara kita. Sebenarnya, reka bentuk aneh kereta ni ada banyak ciri keselamatan yang baik. Khasnya, ketahanan chassisnya yang mampu menyerap impak dengan baik. Dengan bentuk yang comel dan cute, kereta ini sangat senang dipandu dan mudah untuk terparking di kawasan-kawasan yang nampak sukar. Okey, kalau orang nampak kawasan tu luas ataupun sempit, dia boleh cuba dengan kereta ni. Boleh masuk terus. Jangan risau. Dan ia sangat jimat minyak. Kereta Smart Photo ni diperkenalkan sekitar tahun 2011 dan jualannya tidak menepati jangkaan. Sekarang kereta ni dikembangkan oleh Mercedes-Benz dengan kerjasama Geely dari China dengan memfokuskan dinamo Smart sebagai pengeluar khusus kereta elektrik bersaiz kompak. Yang kedua, Proton Juara. Kereta yang orang gelarkan peti ais. Ada yang gelarkan mesin basuh. Agak lucu nama orang bagi. Proton pernah mengumpulkan negara kita dengan mengeluarkan sebuah rekaan model Proton yang paling membingungkan. Semua pasti kenal dengan Proton Juara. Famous Proton ni. Proton Juara ni sangat famous dan dia agak cute model dia. Reka bentuk yang aneh ni telah mendapat kecaman dan kritikan sehingga ada yang menggelarkannya sebagai mesin basuh bergerak. Macam yang saya cakap tadi. Sebenarnya model ni dibangunkan dengan kerjasama syarikat Mitsubishi
dari Jepun. Ia berasaskan model minivan Mitsubishi Townbox. Ada yang kata sebenarnya bukan buruk tapi unik. Ialah benda kecil, comel, orang beli. Tapi pandangan masing-masing, mana boleh nak halang. Hakikatnya rakyat Malaysia sukar untuk menerima keunikan rekaannya. Model ini dihentikan jualannya walaupun selepas Proton telah menurunkan harga, tetapi tetap tidak dapat sambutan rakyat Malaysia. Akhirnya Proton telah mengambil inisiatif mereka untuk menggantikan model ini. Maka terhasillah Proton Exora yang mempunyai rekaan yang lebih baik, mantap, serba seri, baik dalam segala aspek berbanding Proton juara. Dan yang akhir sekali, nombor 1 kereta paling buruk dalam Malaysia, Renault atau Fiat Multipla. Kereta ni dikenali di pasaran luar sebagai Fiat Multipla, dan kalau hampa nak tahu dalam pasaran Malaysia, di bawah jenama Renault. Kalau hampa nak tahu Multipla ni antara kereta yang paling aneh bentuknya pernah dikeluarkan oleh mana-mana pengeluar otomotif. Mereka bentuknya macam sebuah van dan kereta yang dicantumkan, dan kalau dilihat dua kali macam gabungan bentuk geometrik yang gemuk dan langsing. Memang agak ganjil lah kereta ni. Sehingga kereta ni mendapat gelaran kereta paling buruk Top Gear Eropah pada tahun 2000. Tapi kalau hampa nak tahu, Multipla pernah menangi anugerah kereta penumpang terbaik tau. Sama tahun seperti dapat gelaran kereta paling buruk. Anugerah ni mereka bagi kerana ruangan dalaman yang sangat luas yang boleh memuatkan sehingga 6 orang sekali duduk atas kursi penuh. Tingkap yang luas juga memberikan pandangan pemanduan yang cukup baik. Akhirnya pengeluaran Multipla dihentikan pada tahun 2011 dan digantikan dengan model Fiat 500 yang mana menjadikan model yang paling popular tapi tetap mewarisi sifat-sifat praktikal yang dimiliki Multipla. Jadi itulah senarai 5 kereta terburuk di Malaysia yang dilabelkan oleh rakyat Malaysia. Mereka bentuknya yang sangat, orang kata, tak cantik lah dalam pasaran Malaysia. Macam yang aku kata tadi lah, akhirnya kita berbalik pada pandangan masing-masing. Ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang pentingkan rupa, ada yang juga pentingkan kekuatan enjin, dan banyak lagi. So, hampa ada duit, hampa beli. Alright, korang beli dan pilih je mana yang korang suka. Jangan kutuk-kutuk, kita layan santai-santai saja. Apa yang ada, kita mampu, kita beli. Okay, jumpa next video. Bye-bye. 5 sebab utama kenapa Myvi digelar King of the Road di Malaysia. Pro 2 Myvi sering digelar King of Highway atau King of the Road di Malaysia. Tetapi kenapa dan bagaimana gelaran tersebut boleh timbul? Pro 2 Myvi merupakan kereta tempatan paling berjaya dalam sejarah Malaysia kerana ia berubah mengikut peredaran zaman untuk kekal relevan di pasaran. Model ini merupakan kereta yang paling laris terjual dengan lebih 1 juta unit telah terjual setelah 16 tahun berada dalam pasaran. Walau bagaimanapun, gelaran King ini tidak diberikan kepada Myvi hanya kerana jumlah jualannya yang menandingi semua kereta tempatan lain. Sebaliknya, gelaran itu diberikan kepada Myvi atas sebab-sebab yang tertentu yang mengejutkan Malaysia. Janganlah bangga sangat dengan gelaran King tu. Dengar sini kami nak cerita. Pertama, kes lumba haram dan kemalangan maut lebuh raya Duke pada tahun 2015. Nama Myvi sebagai King mula terkenal di bibir warga net setelah insiden kemalangan maut di lebuh raya Duke yang melibatkan dua Pro 2 Myvi dan Mitsubishi Pajero pada tahun 2015. Kedua-dua pemandu Myvi itu merupakan sebahagian daripada 6 Pro 2 Myvi lain yang sedang berlumba di jalan berkenaan pada ketika itu. Apa yang menyedihkan, kemalangan tersebut telah meragut nyawa 3 sekeluarga yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka sementara pemandu serta penumpang kedua-dua Pro 2 Myvi itu hanya cedera ringan. Kes ini telah menyebabkan ramai orang marah terhadap pelaku serta simpati ke atas 2 orang kanak-kanak yang menjadi anak yatim piatu hanya kerana tindakan segelintir pemandu Myvi yang tidak bertanggungjawab. Kedua, banyak kemalangan dan kesalahan jalan raya yang melibatkan Myvi. Setiap tahun, ada sahaja berita yang timbul mengenai Pro 2 Myvi atas sebab-sebab yang salah seperti berlumba, terbang, redah banjir, turun tangga, masuk pusat membeli belah dan macam-macam lagi.
Banyak kemalangan yang pelik dan luar biasa melibatkan perodua Myvi ini boleh dianggap sebagai salah satu perkara yang sudah boleh dijangka oleh banyak pihak sebab ianya bukan sesuatu yang baru, apatah lagi bila ia melibatkan perodua Myvi. Ketiga, Myvi paling banyak di atas jalan raya. Di Malaysia, jumlah keseluruhan kenderaan di jalan raya berada dalam lingkungan 11 juta unit kenderaan. Dalam jumlah tersebut, lebih 1 juta unit merupakan perodua Myvi sahaja. Maksudnya, dalam setiap 10 kereta di atas jalan ada satu perodua Myvi. Jadi lebih tinggi jumlah Myvi di jalan raya, semakin keraplah terlihat perangai peliknya. Meskipun segala isu tentang Myvi ini disebabkan oleh sikap individu, tapi rakyat Malaysia tak gelar kereta lain sebagai king selain Myvi. Ini kerana kekerapan model ini dilihat dipandu secara berbahaya amat tinggi berbanding kenderaan lain. Keempat, banyak dimiliki oleh golongan muda. Oleh kerana Myvi dijual dengan harga mampu milik, ia sering menjadi pilihan utama orang muda dalam memilih kereta pertama mereka. Walaupun bukan semua, namun terdapat segelintir pemandu berdarah muda ini gemarkan sesuatu yang lasak dan mencabar. Ada yang suka tekan di lebuh raya, ada yang suka ubah suai kereta, ada yang kaki lumba dan ada juga yang suka bagi lampu tinggi untuk suruh orang ke tepi. Biasalah, nak cipta pengalaman di usia muda. Akibat pemanduan yang tidak cermat seperti yang dinyatakan, banyak kemalangan berlaku yang melibatkan Myvi yang dipandu terlalu laju sehingga hilang kawalan. Mungkin ramai pemandunya yang telah terpedaya dengan gelaran king yang diberikan oleh orang ramai kepada model itu sehingga mereka betul-betul percaya kereta itu mampu menangani pelbagai situasi berbahaya. Kelima, hanya gelaran sarkastik dan jadi bahan lawak di media sosial. Tidak kiralah sama ada anda setuju atau tidak, namun gelaran king ini lebih banyak digunakan sebagai panggilan sarkastik pada Myvi atas pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh segelintir pemandunya. Dari segi jualan, harga serta ciri-ciri yang ditawarkan, Myvi memang merupakan pilihan terbaik. Tetapi, nama king ini lebih sinonim dengan Myvi setelah beberapa edisi kemalangan pelik serta sikap-sikap segelintir pemandunya yang kerap tular di media sosial. Oleh kerana gelaran king ini jugalah pengguna jalan raya lain semakin berhati-hati dan berwaspada setiap kali terserempak dengan Myvi yang dipandu laju di atas jalan. Bila orang dah mula bagi laluan untuk king, semakin menjadi-jadilah perangainya di jalan raya. Orang tua cakap naik tocang. Kesimpulannya, nama king ini sering digunakan atas sebab-sebab yang luar biasa. Meskipun kebanyakan sebab-sebab berikut bukanlah sesuatu yang patut dicontohi, namun ia tidak dapat menafikan Myvi sebagai kereta mampu milik yang berbaloi untuk dimiliki. Sebab itu ramai masih memilih Myvi sebagai kereta pilihan nombor 1 rakyat Malaysia.